Sementara pencapaian dalam peperiksaan boleh mengukur keupayaan kognitif pelajar, aspek soft skill yang penting untuk meningkatkan daya kebolehkerjaan ataupun employability dan kebolehpasaran marketability pelajar kita dalam era globalisasi yang lebih kompleks dan kompetitif pada hari ini hanya boleh dinilai melalui satu sistem pentaksiran yang lebih menyeluruh. Oleh itu, kementerian kita pada masa ini sedang dalam proses memperkenalkan satu sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan yang bukan saja mengukur aspek soft skills ataupun keupayaan kognitif pelajar, tetapi juga soft skills yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti bina upaya insan ataupun human capacity building selaras dengan amalan di negara-negara maju. Di samping itu, pihak kementerian juga telah membuat penelitian secara terperinci dan mendapati bahawa jumlah 10 mata pelajaran adalah lebih daripada mencukupi untuk nak menilai potensi dan kemampuan sebenar pelajar untuk menguasai ilmu-ilmu teras yang penting dalam usaha untuk membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Sesungguhnya keputusan menghadkan 10 mata pelajaran ini adalah suatu langkah ke hadapan dalam usaha kita untuk membangunkan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi untuk mencapai matlamat Malaysia sebuah negara maju pada tahun 2020. Dengan menghadkan 10 mata pelajaran bagi peperiksaan SPM, kerajaan berharap agar tekanan peperiksaan yang berlebihan di atas pelajar akan dapat dikurangkan. Di samping memberikan ruang pada pihak-pihak sekolah untuk mempergiatkan aktiviti-aktiviti co-curriculum dan juga sukan di luar waktu belajar. Aktiviti-aktiviti ini adalah penting untuk menggaraf soft skills para pelajar, sejajar dengan hasrat kerajaan untuk membangunkan potensi pelajar kita secara holistik. Dan sehubungan dengan itu, saya juga telah membuat pengumuman mengenai pemerkasaan semula sukan sekolah dengan mempergiatkan acara sukan di peringkat sekolah, di peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Jurulatih sukan akan ditempatkan di sekolah-sekolah untuk mengurus acara sukan sekolah dan mencungkil bakat-bakat baru yang boleh dilatih untuk menyertai sukan berprestasi tinggi. Dan untuk tujuan ini, satu institut pendidikan guru khusus untuk melatih jurulatih sukan sekolah akan ditubuhkan insya-Allah. Perkara kedua ialah cadangan menetapkan syarat wajib lulus bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Saya telah menerima pelbagai maklum balas daripada masyarakat umum sejak saya melontarkan cadangan ini pada bulan Jun yang lalu. Pada dasarnya, ramai yang bersetuju dengan cadangan ini. Mereka berpandangan bahawa hanya dengan cara ini saja kita akan dapat memastikan pelajar-pelajar kita boleh menguasai bahasa Inggeris dengan baik dan sekaligus meningkatkan keupayaan mereka untuk bersaing dalam alam pekerjaan yang mementingkan penguasaan lebih daripada satu bahasa, iaitu bahasa Inggeris selain daripada bahasa kebangsaan ataupun bahasa ibunda yang lain. Penguasaan bahasa Inggeris yang baik sudah tentu akan memberikan
nilai tambah kepada pelajar-pelajar kita untuk menceburkan diri dalam sektor ekonomi berpendapatan tinggi. Kerajaan juga sedar bahawa mempunyai sumber manusia yang mampu menguasai bahasa Inggeris dengan baik juga merupakan satu nilai tambah kepada negara dalam menghadapi persekitaran ekonomi global yang sekarang ini adalah amat kompetitif. Dan oleh kerana itu, saya percaya bahawa sudah sampai masanya semua pelajar kita dipastikan dapat menguasai asas-asas bahasa Inggeris yang merupakan bahasa ilmu, bahasa maklumat, bahasa perdagangan dan bahasa komunikasi antarabangsa. Jika mereka dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik, maka sudah tentulah mereka akan mendapat banyak kelebihan untuk bersaing dalam era globalisasi yang lebih kompetitif pada hari ini. Dengan meletakkan syarat wajib lulus bahasa Inggeris, kerajaan berharap agar para pelajar akan melonjakkan usaha untuk lebih tekun mempelajari bahasa Inggeris dan berusaha dengan lebih gigih dalam nak meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka. Pada masa yang sama, ada juga pihak yang melahirkan kebimbangan jika cadangan ini dilaksanakan sekarang. Mereka berkata bahawa ramai pelajar-pelajar kita, terutamanya di luar bandar, yang akan terkandas dalam pelajaran. Cikgu-cikgu pun ada yang setuju. Dalam peperiksaan SPM tahun 2008 misalnya, hanya 26.9% calon di luar bandar yang lulus dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Ini bermakna 73.1% pelajar di luar bandar akan gagal memperolehi sijil sekiranya syarat wajib lulus bahasa Inggeris ini dilaksanakan. Kerajaan sedar bahawa ini adalah satu jumlah yang besar. Dan ia juga menunjukkan bahawa pencapaian bahasa Inggeris pelajar-pelajar di luar bandar adalah amat rendah sekali. Dalam menghadapi cabaran era globalisasi yang semakin kompetitif pada hari ini, kita tidak lagi boleh menoleh ke belakang, melayani pandangan kedua dan berhenti daripada melakukan perubahan dan pembaikan. Kita tidak boleh mengambil pendekatan leveling down dalam usaha kita untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara kita. Sebaliknya, kita perlu berani untuk mengambil pendekatan leveling up, iaitu berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan keupayaan pelajar-pelajar yang lemah dalam menguasai sesuatu ilmu, sehingga mereka boleh menguasai ilmu itu dengan baik. Dan jika kita yakin bahawa perubahan dan pembaikan adalah penting untuk meningkatkan mutu pendidikan negara dan sekaligus melonjakkan kemajuan negara pada masa hadapan, kita perlu berani melakukannya sekarang. Dalam konteks penguasaan bahasa Inggeris, syarat wajib lulus bahasa Inggeris adalah usaha leveling up yang akan mengangkat upaya pelajar-pelajar kita, terutamanya pelajar-pelajar di luar bandar, untuk menguasai bahasa Inggeris dengan lebih baik dan sekaligus membolehkan mereka bersaing dalam dunia yang semakin kompetitif ini. Walaupun kerajaan ataupun kementerian masih belum membuat keputusan akhir mengenai perkara ini, usaha-usaha untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris